Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noraini binti Jamaluddin Eng dari kelas 5 Google. Pada kesempatan kali ini, saya akan membentangkan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Tajuk ini berada dalam bab 5. Dalam tajuk ini, kita akan mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubung kait antara benda hidup yang dikenal sebagai biotik dengan benda bukan hidup yang dikenal sebagai abiotik dalam alam semula jadi. Seterusnya, kita akan mengetahui komponen-komponen ekosistem. Yang pertama adalah biotik. Biotik terbahagi kepada 3, iaitu pengeluar, pengguna, dan pengurai. Pengguna terdiri daripada 3, iaitu primer, sekunder, dan tertier. Seterusnya adalah abiotik. Abiotik pula terdiri daripada 5, iaitu yang pertama cahaya matahari, yang kedua udara, yang ketiga tanah, yang keempat mineral, dan yang kelima air. Di samping itu, dalam tajuk ini saya akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem penting bagi memelihara, melindungi dan mengekalkan sumber tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar untuk masa depan. Seterusnya, ia membekalkan sumber kayu-kayan, ubat-ubatan, rotan, bulu, dan kulit kayu, terutamanya dari kawasan hutan. Yang ketiga ialah membantu dalam peningkatan kualiti udara serta mengekalkan keseimbangan kitaran gas oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen di udara. Yang keempat adalah tumbuh-tumbuhan hijau berfungsi sebagai sumber makanan yang membekalkan tenaga kepada pengguna dan menyederhanakan suhu. Yang terakhir adalah ekosistem akuatik, ekosistem air masin atau laut, dan air tawar seperti sungai dan tasik. Selain itu, saya akan membahas tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah kawasan tadahan. Kawasan tadahan merupakan kawasan untuk mengumpul air, hujan, dan membentuk saliran semula jadi. Seterusnya, hutan bertindak sebagai span berongga dan menyerap air atau menapis air, seterusnya mengalirkan ke sungai, kolam, dan tasik. Ia juga menjamin bekalan air berterusan. Seterusnya adalah sumber nutrien. Yang pertama, organisma mati seperti daun, ranting haiwan serta tinja haiwan yang mengalami proses perebutan dan penguraian oleh mikroorganisma menjadi sumber nutrien kepada tumbuhan. Ia juga menghasilkan baja nitrat untuk pembesaran tumbuhan dan diserap melalui akar. Yang ketiga adalah habitat flora dan fauna. Hutan atau habitat semula jadi bagi pelbagai spesies seperti tumbuh-tumbuhan atau flora dan menjadi habitat fauna kerana menjadi tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan tropika seperti orkid, paku pakis, periuk kerah, dan bunga rafflesia. Hidupan liar seperti orang utan, memerang, tapir siamang, dan burung enggang. Hutan paya bakau merupakan habitat hidupan laut seperti ikan, ketam, udang, dan pelbagai hidupan akuatik dapat berlindung daripada ombak di celah-celah akar pokok bakau, dan anak ikan juga dapat berlindung daripada dimakan oleh hidupan lain. Yang keempat adalah mengawal hakisan dan tanah runtuh. Hutan bertindak sebagai penutup bumi untuk menghalang hakisan tanah. Lapisan kanopi menghalang hujan lebat daripada terus sampai ke tanah.
Daun pokok yang berbentuk tirus dapat memecahkan titisan hujan. Daun-daun dan dahan-dahan pokok mengurangkan kelajuan angin. Selain itu, ia juga akar dapat mencengkam tanah dan mencegah hakisan tanah seperti berlakunya tanah runtuh. Pokok bakau mengurangkan hakisan ombak, kawasan muara sungai dan pinggir laut. Akar pokok bakau bertindak sebagai penapis enapan dan pencemaran. Seterusnya adalah menyederhanakan suhu. Tumbuh-tumbuhan mampu menyederhanakan suhu seperti meningkatkan kualiti udara, mengeluarkan oksigen dan menyerapkan karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Ia juga memberikan kelembapan udara persekitaran dihasilkan melalui penyerapan air dari tanah dan tersejat dari permukaan daun ke atmosfera. Yang terakhir adalah sumber makanan. Sumber makanan seperti tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan yang membekalkan tenaga kepada hidupan liar. Interaksi antara biotik dan abiotik berlaku melalui tenaga dalam rantaian dan siratan makanan. Tumbuh-tumbuhan sebagai pengeluar akan dimakan oleh hidupan liar herbivore seperti arnab, kemudian menjadi makanan pula kepada hidupan liar karnivor seperti serigala. Perebutan daripada tumbuhan dan haiwan yang mati dalam ekosistem laut akan menjadi nutrien sebagai makanan asas dalam rantaian makanan dan bagi kebanyakan hidupan laut. Dari itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.